Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Adila binti Abdul Latif. Hari ini saya ingin membentangkan tentang konsep ketuhanan Siva dalam Hinduism. Seperti yang diperkatakan, Siva adalah salah satu dewa dari 3 dewa dalam Triniti Hindu. Peranan Siva adalah memusnahkan alam semesta untuk dicipta semula. Orang-orang Hindu percaya bahawa kemudahan pemusnahan dan rekreasinya diguna hingga kini untuk menghancurkan ilusi dan ketidaksempurnaan dunia. Mengenai konsep ketuhanan, Siva adalah dewa yang menghancurkan dunia ketika berada dalam keadaan huru-hara dan tidak bertuhan. Penyembah Siva juga percaya bahawa dia adalah dewa tertinggi yang mengandung dan mengendalikan semua ciptaan. Dia juga memiliki semua kekuatan yang diperoleh melalui meditasi, penebusan dosa atau kehidupan yang berjimat-jimat. Seterusnya, kepercayaan penganut. Penganut Siva juga mempercayai Siva ini adalah Tuhan yang benar berdasarkan kesucian yang wujud dalam sifat-sifat Siva. Selain itu, petera Siva Sakti yang penuh rahmat sehingga dapat menghapuskan ketika ikatan kejahilan dalam kalangan penganut. Seterusnya, setiap roh individu yang dicipta oleh Siva yang menyumpainya akan disedari sepenuhnya oleh semua roh apabila segala ikatan pengkhianatan, karma dan maya dilenyapkan melalui restunya. Sifat-sifat Siva adalah dia dianggap sebagai tiada gambaran rupa, tiada had kekuasaan dan tidak berubah. Siva boleh berubah menjadi sama ada baik atau menakutkan. Siva adalah dewa yang sangat penyayang yang akan menyelamatkan para penyembah yang sepenuh hati berdedikasi kepadanya. Selain itu, Siva Tuhan yang bertanggungjawab ke atas segala kejadian yang menjumus kepada segala kemusnahan yang berlaku. Cara penyembahan adalah para penganut merayakan Mahashiratri, festival di mana Siva Lingga dimandikan dengan air, susu dan madu dan disembah. Penyembah Siva suka menuangkan susu lembu pada lingam, menaburkan dengan bunga dan serbuk merah, serta membuat persembahan buah-buahan dan gula-gula. Ciri-ciri fizikal utama Siva adalah mata ketiga pada dahinya, yang di mana mewakili kebijaksanaan dan wawasan yang dimiliki oleh Siva. Ular Vasuki yang terlilit di lehernya menandakan kekuatan Siva terhadap makhluk yang paling berbahaya dunia. Selain itu, dia juga memakai anti-anti lelaki pada telinga kanan dan anti-anti wanita di sebelah kiri. Bulan sabit Siva adalah di mana tidak ada akal dan bulan menandakan akal. Trisula mewakili 3 aspek kesedaran iaitu bangun tidur, bermimpi dan tidur. Asal-usul Siva adalah wujud dan dia merangkumi struktur seluruh alam semesta. Selain itu, dia juga wujud dalam keadaan ini sebagai keseluruhan tidak terbahagi yang terletak di luar jantina, ukuran dan bentuk. Dewa Siva adalah Syayambu yang bermaksud dia tidak dilahirkan dari tubuh manusia. Seterusnya adalah kesan kepercayaan terhadap masyarakat. Walaupun banyak orang menganggap diri mereka sebagai yogi dan meditasi, mereka tidak mempraktikkan agama Hindu sebagai kepercayaan mereka, tapi mengambil ajaran yoga dan meditasi, di mana ajaran ini adalah ajaran daripada Hindu, dan memasukkannya ke dalam gaya hidup mereka. Selain itu, dewa-dewa Hindu juga menjadi tempat bergantung masyarakat Melayu lama sebelum kedatangan Islam di tanah Melayu. Kesimpulan dan cadangan bagi konsep ketuhanan Sivaism adalah Saiwism boleh dianggap sebagai salah satu budaya agama kuno yang secara beransur-ansur berasal dari banyak cabang. Saya juga bercadang untuk cadangan agar kajian ini diselidik dengan lebih teliti agar dapat membuahkan hasil yang lebih tepat. Seterusnya adalah ulasan artikel. Saya akan mengulas tentang artikel yang bertajuk Understanding Shiva yang ditulis oleh Sri Sri Ravi Shankar. Untuk pendahuluan, artikel ini berkisar tentang Siva dan kefahaman ritual agama Hindu bagi penganut Saivism yang ditulis oleh Sri Sri Ravi Shankar. Objektif berkajian ini adalah untuk memberi penerangan yang lebih jelas berkenaan agama Hindu kepada penganut agama lain dan juga penganutnya sendiri. Sebuah kajian yang mengkaji siapakah diri sebenar Siva dan bagaimanakah untuk mencapai ketakwaan dalam mempercayai agama ini. Selain itu, ia juga sesuai digunakan sebagai rujukan oleh para pengkaji dan pelajar yang mahu menjalani kajian terhadap Dewa Siva dan ritual keagamaannya. Pengenalan penulis dan pemikirannya.
Yang pertama, pekarya ini bernama Ravi Shankar, berumur 64 tahun dan dilahirkan di Papanasam, Tamil Nadu, India pada 13 Mei tahun 1956. Beliau mendapat gelaran Sri Sri yang membawa pangkat tertinggi dalam komuniti agama Hindu. Selain itu, Ravi Shankar juga telah memperkenalkan satu gerakan badan bukan kerajaan NGO untuk membantu masyarakat di sekitar India yang mengalami masalah kewangan, makanan atau menyelesaikan konflik keagamaan. Seterusnya dari aspek pendidikan, beliau mendapat pendidikan tinggi di St. Joseph College of Bangalore University, India dengan kelulusan Bachelor of Science. Beliau juga percaya bahawa sumber kerohanian seperti perasaan kasih sayang, cinta, syakna kepada satu sama lain dan belas kasihan adalah sumber kekuatan dan yang paling penting dalam kehidupan seharian. Ulasan dan komen saya tentang penulisan beliau. Penganut agama Hindu banyak mengutamakan tentang rohani berbanding jasmani. Selain itu, mereka juga percaya dengan memanifestasikan prinsip berbuat baik sesama manusia. Mereka akan mendapat ganjaran dari Tuhan mereka. Selain itu, perkara ini juga mengajar kita bahawa pentingnya untuk mempunyai pegangan dalam diri, terutamanya pegangan agama. Selain itu, ringkasan tentang buku ini adalah buku ini mengandungi 4 bab yang secara umumnya menceritakan tentang kewujudan Siva sebagai salah satu dewa dalam agama Hindu. Penulis juga memberi penekanan terhadap simbol-simbol yang terdapat pada fizikal badan Siva. Penulis juga mengupas maksud setiap simbol tersebut dan kepentingannya. Perbincangan dalam artikel ini adalah untuk memberi gambaran yang jelas kepada para pembaca dan pengkaji tentang ilmu keagamaan agama Hindu bagi menambahkan ilmu pengetahuan serta menyelesaikan isu konflik terhadap keagamaan. Seterusnya, isu yang dibawa oleh penulis. Pertama sekali, penulis mengajak pembaca mengenali diri Siva yang bermula dengan maksud Siva sendiri. Seterusnya, penulis menguraikan secara lanjut mengenai simbolik Siva dengan lebih terperinci. Penulis juga mengatakan nyanyian dalam bahasa Sanskrit bermanfaat kerana ia merupakan bahasa tertua yang diketahui oleh manusia. Penulis juga menulis secara ringkas tentang Mahashivaratri yang mana merupakan hari ketika Siva menyentuh bumi. Seterusnya tentang isu yang menarik. Isu yang telah berjaya menarik perhatian saya adalah isu dalam bab 3 iaitu simbolik-simbolik fizikal Siva. Beliau menyifatkan Siva sebagai Tuhan yang tidak mempunyai bentuk badan dan tidak menyerupai bentuk manusia seperti bertangan dua, berkaki dua dan bermata dua. Hal ini kerana tidak menyerupai bentuk manusia, maka taraf Siva akan menjadi lebih istimewa dan lebih tinggi derajatnya berbanding manusia biasa. Siva akan menjelma dalam beberapa bentuk untuk memudahkan penganut Hindu untuk menyembahnya. Selain itu, saya juga menilai kekuatan kelemahan dan sumbangan artikel ini. Bagi kekuatan, penulis artikel telah mendedahkan kepada pembaca tentang kewujudan dan kekuasaan Siva secara terperinci. Penulis telah mendalami konsep ketuhanan Saivism dan kepercayaan agama ini dengan baik. Bagi kelemahan pula, penulis tidak memberi kecadangan yang bersesuaian bagi memudahkan penulisannya difahami oleh setiap lapisan masyarakat. Seterusnya, sumbangan penulis. Penulis berjaya memberi penerangan yang lebih jelas berkenaan agama Hindu kepada penganut agama lain dan juga penganutnya sendiri. Kritikan ulasan terhadap artikel. Saya berpendapat untuk mengulas bahawasanya kepentingan pengetahuan dalam keagamaan tidak dinafikan kepentingannya bagi menambahkan ilmu setiap membaca. Penulis juga mengetengahkan isu kepercayaan dalam ritual keagamaan Saivism yang sering diamalkan oleh setiap penganut. Saya juga bersetuju dengan isu-isu yang dikemukakan oleh penulis dalam proses kefahaman ritual keagamaan. Penulis juga telah memasukkan isu peristiwa yang pernah berlaku pada suatu ketika dahulu bagi memberi bayangan yang lebih jelas kepada pembaca. Impak atau isu penulisan dari pelbagai sudut, perbezaan budaya dan agama di Malaysia maupun di luar negara telah membentuk pemikiran masyarakat di samping menunjukkan negara ini sebagai masyarakat majmuk di mata dunia.
Selain itu, kebanyakan fakta kes yang berlaku melibatkan individu maupun kumpulan yang memperalatkan setipan agama dan bertindak di luar syariat hidup beragama. Maklumat baru yang diperoleh daripada artikel ini, agama Hindu adalah agama yang tertua di dunia dan masih bertahan hingga kini. Saya juga mempelajari agama Hindu ini diasaskan bukan atas dasar agama tetapi lebih kepada dasar cara hidup dan budaya masyarakat India pada masa tersebut. Saya juga mempelajari bahawa penganut agama Hindu mempunyai banyak perayaan keagamaan. Rumusan dan cadangan bagi ulasan artikel ini, kesimpulannya tidak dapat dinafikan terdapat banyak masalah dan isu yang akan berlaku dalam konsep ketuhanan dan keagamaan yang bukan sahaja berlaku di dunia, di luar negara, malah di Malaysia sendiri juga turut berlaku. Jadi cabaran-cabaran ini hanya boleh diatasi jika kesemua pihak yang terlibat dapat memberi kerjasama dan bukannya menolak dengan sekerasnya. Oleh itu saya juga bercadang agar penulis menuliskan kandungan dengan gaya bahasa yang lebih mudah difahami oleh setiap golongan masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.